Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita baca kitab Mastika Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma secara kebetulannya hamba dah nak balik di rumah tadi, hamba mari daripada Terengganu. Mari jadi dah nak bawa kitab. Jadi kita malam ni kita nak bacalah kitab Mastika Hadis Rasulullah. Jadi apa pun duk fikir nak kuliah bab amda malam ni. Okey, kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insya-Allah kita akan cuba kaji dan kupas sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang hamba rasa kita nak bincang pada malam ni adalah hadis kursi. Kerana hadis kursi dia lebih kepada membentuk hati. Dia bermula daripada membentuk hati, menekankan daripada sudut akidah dan daripada sudut mana membaiki hati agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang Rasulullah riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hadis panjang lagi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Abi Dzar Al-Ghifari menyebut bahawasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang Rasulullah riwayat daripada Allah Taala. Maksudnya kalau hadis tu Rasulullah riwayat daripada Allah Taala, nama dia hadis qudsi. Maksud hadis qudsi adalah firman Allah Taala. Cuma dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran firman Allah, hadis qudsi firman Allah. Hadis qudsi tidak boleh kita baca dalam sembahyang. Dia berbeza dengan Al-Quranul Karim. Baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Jadi Allah Taala menyeru kita semua. Sama ada orang lelaki ataupun orang puang, Allah Taala seru, "Wahai hamba-hambaku." Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya dengar kepada perkataan "ya ibadi" tanpa kita memahami dan meneliti apakah maksud makna ya ibadi, maka kita tidak akan rasa apa-apa. Tetapi bagi orang yang meneliti apakah makna ya ibadi, maka di situ dia akan mengetahui bahawasanya rupa-rupanya dia adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru golongan itu, sehingga Allah Taala menyeru kita. Allah Ta'ala panggil kita, seru kita kerana kita adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita anak Adam adalah orang yang mulia sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa laqad karramna bani Adam."
sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Kita ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita perkara-perkara tertentu dan mengharamkan kepada kita perkara-perkara tertentu kerana kita adalah insan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku. Allah Taala panggil kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita tengok kepada kejahatan yang kita buat, sebenarnya kita tidak layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana rahmat Allah Taala cukup luas untuk segala hamba-Nya, walaupun kita hamba pendosa, tetap Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan panggilan hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Mu dengar molek, aku nak khabar kepadamu. Aku memulakan benda yang aku nak khabar kepadamu ni dengan aku panggilmu supaya mu semua memberi pendengaranmu kepada apa yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu perkara yang dilarang sesama kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi di antara satu sama lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala khabar kepada kita, Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman kepada diri dia sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-Nya sama sekali. Ini adalah akidah yang wajib dipegang oleh setiap orang Islam. Setiap orang Islam mesti kena berpegang dalam hati sebagai akidah dia, Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi walaupun sedikit pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, Tuhanmu ya Muhammad tidak menzalimi seorang pun. Allah Taala meletakkan orang kafir ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan orang kafir dalam neraka adalah kerana melihat bahawasanya orang kafir itu diberi pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Diberi akal, tiba-tiba dia memilih benda yang tak pakai, memilih kufur, memilih maksiat. Maka sesuai dengan balasannya diletakkan dia dalam neraka Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala meletakkan orang kafir ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha adil. Sedikit pun Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia. Sebab itulah kita kena ingat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara akidah yang perlu kita kena pegang, setiap orang beriman kena pegang akidah ni. Kalau tidak pegang, bermasalah akidah dia, rosak punah akidah dia, iaitu Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia. Kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di kalangan kita yang ingin ditimpa musibah. Tidak ada di kalangan kita yang ingin ditimpa bala. Tetapi qada dan qadar Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Takdir Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Selama mana kita hidup di atas dunia, kita tidak terlepas daripada ujian. Kerana kehidupan di atas dunia adalah tempat ujian. Kita jangan menganggap orang yang senang, yang kita tengok senang, tidak ada ujian. Tidak. Setiap seorang ada ujian ni. Orang ni ujian ni, orang ni ujian ni, orang ni ujian ni, orang ni ujian ni. Orang yang bergaul dengan masyarakat, orang yang kawan ramai, dia akan jumpa belaka. Orang yang ni, daripada sudut kewangan, hebat. Kita ingat sedap dah dia. Lah, ujian keluarga pula, ujian anak pula, ujian bini pula. Orang ni, alhamdulillah, anak dia berjaya belaka. Dah, rupanya kita ingat okey, orang tenang dia, macam duduk dah syurga dah atas dunia. Lah, rupanya ujian daripada sudut kesihatan pula, ujian dari, maksudnya kita tidak terlepas daripada ujian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun kita tidak terlepas daripada ujian, kita sebenarnya kita tambah ujian yang teruk yang menimpa kita. Kita tambah ujian tersebut. Tetapi takdir Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Ada orang yang ujian bertalu-talu, ujian tu, ujian ni, ujian tu, Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ujian bertalu-talu, ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia menganggap Allah Ta'ala zalim dah kepada dia. Allah Ta'ala buat zalim kepada Allah Ta'ala, buat teruk kepada dia. Sebenarnya itu adalah salah. Itu adalah salah. Sebab itulah ketika kita beriman dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa maksud beriman kepada qada dan qadar? Kita kena beriman setiap perkara yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk, sama ada kufur ataupun iman, sama ada sakit ataupun sihat, sama ada nikmat ataupun bala, semuanya adalah datang daripada Allah. Sama ada manis ataupun pahit, semuanya datang daripada Allah untuk kita redha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sedih ketika kita ditimpa musibah. Itu perkara biasa sebab kita adalah manusia yang mempunyai perasaan. Tapi janganlah sampai mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala telah menzalimi kita. Itu adalah salah. Itu adalah benda yang bahaya daripada sudut akidah. Akidah kita wajib kita kena beriktikad Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak zalim sama sekali. Antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Adl, Tuhan yang Maha Adil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dalam hadis ni Allah Ta'ala memulakan dengan dia khabar kepada kita semua, sesungguhnya dia telah mengharamkan ke atas diri dia melakukan kezaliman. Dia zalim ni, maksud zalim adalah, dia maksud zalim sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Zalim ni adalah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Itu makna zalim. Sepatutnya benda ni diletakkan di sini tapi tidak letak kepada tempat dia, itu yang dinamakan sebagai zalim. Zalim kita dia nanti masalah zalim kita nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Jadi Allah Ta'ala dia meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Allah Ta'ala meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Tidak mungkin sama sekali Allah Ta'ala tidak meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat ni. Allah Ta'ala buat gini betul. Allah Ta'ala buat gini betul. Allah Ta'ala buat gini betul kerana Allah Ta'ala bersikap adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sembahyang, mewajibkan kepada kita ibadat-ibadat tertentu, mengharamkan kepada kita ibadat perkara-perkara tertentu. Sebenarnya Allah Ta'ala buat perkara tersebut bukan kerana Allah Ta'ala menzalimi hamba, kerana Allah Ta'ala meletakkan sesuatu itu kena pada tempat dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma oleh kerana kita tidak mengetahui hikmah daripada di sebalik pensyariatan hukum hakam terhadap kita, akhirnya ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita yang tidak redha, yang merasakan Allah Ta'ala menzalimi dia. Itu adalah sebenarnya benda yang cukup bahaya pada akidah. Okey, Allah Ta'ala khabar lagu mana? Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu adalah perkara yang diharamkan di antara kamu. Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan hamba dia, dia tidak menzalimi kepada hamba dia, maka Allah Ta'ala tidak redha sama sekali hamba dia menzalimi di antara satu sama lain. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi oleh kamu di antara satu sama lain. Jangan mu zalim kepada aku buat zalim kepada mu. Hak tu tidak dibolehkan. Hak tu perkara yang cukup dilarang oleh syarak. Ada tak kezaliman berlaku dalam masyarakat kita? Allah Rabbi, siapa kata tak ada? Ada kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kita. Daripada sekecil-kecil kumpulan hingga sebesar-besar kumpulan berlaku, ada yang melakukan kezaliman. Baik. Jadi jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Kezaliman ini adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Ia memberi maksud kezaliman, orang yang melakukan kezaliman pastinya dia akan melalui kesusahan demi kesusahan di negeri akhirat. Dia kegelapan demi kegelapan. Kalau kita nak faham dengan keadaan ni, kalau kita nak faham bagaimana kesusahan, kalau kita duduk atas lembu raya sebagai contoh, kita duduk atas lembu raya, atas jalan besar ke, tiba-tiba lampu kereta kita mampu kerah, ujang lembab, lampu tak ada, lampu kereta kita tak ada, lampu jalan tak ada. Oh, memang susah lah. Memang susah. Silat hari bulan tu pada gaul. Silat hari bulan pada lolokang. Silat hari bulan nak balik di rumah pas hospital. Susah. Kegelapan demi kegelapan memang cukup susah. Begitulah kesusahan
yang akan dilalui oleh orang yang melakukan kezaliman. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melakukan kezaliman kepada saudara dia, maka hendaklah dia minta maaf di atas dunia. Dia kena selesai dulu sebelum sampai kepada hari yang tidak memberi manfaat dinar dan dirham. Sampai kepada saat tersebut, setiap orang yang melakukan kezaliman mesti dia kena bayar hak yang dia buat kepada saudara dia. Pembayaran di sana bukan melalui dinar dan dirham. Kerana dinar dan dirham tak laku sikit pun. Piti banyak mana tak laku sikit. Piti banyak mana. Kita usah kata di atas di akhirat, piti tak laku. Kita di atas dunia pun, kalau kita pergi negara-negara yang piti mahal, piti kita tak laku. Kita piti banyak lagi buat benda. Piti banyak lagi buat benda. Kalau kita pergi negara-negara tertentu, kalau negara yang piti kita mahal, piti dia murah, mudah orang nak beli, kita pergi nak tukar mudah. Tapi kalau kita pergi di negara-negara tertentu, kalau kita nak jumpa tempat tukar hak yang dikhususkan oleh hak yang diiktiraf oleh pihak tertentu, payah kita nak belanja. PT berambak yang bawah tapi tak boleh belanja. PT banyak tapi tak boleh nak belanja. Tu atas dunia ada dah berlaku begitu. Maksudnya kalau kita pergi negara-negara tertentu, walaupun PT banyak, tak laku. Dia ada bukan semua negara hak yang terima tukar mata wang kita. Ada negara hak yang tak terima, melainkan kita kena pergi bank dan seumpamanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat banyak mana harta hak yang mu ada sekalipun, mu tidak akan mampu untuk membayar kesalahan kejahatan hak yang mu buat kepada orang lain. Apa hak yang mu perlu kena bayar adalah ataupun benda hak yang mu boleh bayar adalah dengan amalan-amalan hak yang mu buat di atas dunia. Kalau sekiranya mu tidak ada amalan kebaikan, maka mu kena ambil kejahatan orang, maka mu kejahatan orang hak yang dia buat, tapi orang lain hak yang menanggung. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena berhati-hati, jangan sekali-kali kita melakukan kezaliman. Allah Rabbi, kita sebenarnya banyak kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kita. Apa nak buat? Nak sebut beberapa contoh muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang apabila seorang meninggal dunia, maka tinggallah harta pusaka. Ada sebahagian daripada ahli waris, hak yang tua-tua dia bagi puak-puak dia, hak yang anak yatim saat ni tu ada, dah budak-budak dah tahu kala benda, di budak-budak itu dizalimi. Ini berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu perkara hak yang sebenarnya salah. Benda tu perlu kita kena elok. Apatah lagi kalau yang melibatkan harta anak yatim. Jangan sekali-kali kita bermudah-mudah dengan harta anak yatim. Atas dunia lepas, atas dunia bucik perut makan, tapi pada hakikatnya dia telah makan bara api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, pada hakikatnya innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia makan dalam perut mereka itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Di akhirat kelak dia akan dihumbangkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, ini yang pertama. Seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku. Allah Taala seru kita. Allah Taala panggil kita. Cuba kita hayati perkataan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Orang yang ada mata hati, orang yang mempunyai mata hati, ketika dia memerhatikan, ketika dia perhati seruan Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, Allah Ta'ala panggil kita, maka ada perasaan dalam hati kita, dalam hati dia, Allah Rabbi, aku lagu ni pun Tuhan panggil aku. Maka akan hadirnya perasaan gembira, perasaan cinta, perasaan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau orang hak yang besar-besar panggil kita, hak tu kok dalam tidur senyum lagi. Dalam tidur senyum lagi kalau orang besar-besar panggil kita kok. Padahal kawan-kawan kita hak yang akak dia, padahal kita hak yang akak dia. Tapi apa dia besar, panggil kita, suka hang-hang kita. Allah, tidur sampai ke senyum tidur. Sepatutnya gak salah benda tu tak salah.
Senyum nak senyum sampai ke berok sekali pun tak ada masalah pun. Cuma kita nak ceritanya, biarlah kita saat ni tu pandang kepada seruang Allah Ta'ala dengan seruang yang penuh rahmah, kita perasa gembira dengan seruang tersebut. Itu hak yang kita nak khabar Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beragama mana di kalangan kita, kalau benda hak yang berkaitan dengan dunia Allah gembiranya, tapi benda hak yang berkaitan dengan akhirat yang jauh lebih mulia daripada tu, wak tak tahu je. Sebenarnya seruang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh kita nak tanding dengan seruang orang lain. Orang lain panggil kita mu jawatan benda pun hebat lagu mana pun mu panggil kita, sedikit pun tidak memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat menyelamatkan kita daripada neraka Allah, itu munasabah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam hadis ni, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semuamu sesat belaka. Semuamu duduk dalam kesesatan belaka. Dah kira lah mu siapa pun. Daripada sekecil-kecil sampai ke sebesar-besar, semua mu dalam kesesatan belaka. Illa man hadaitu, melainkan golongan yang aku bagi hidayah. Orang hak yang Allah Ta'ala bagi hidayah saja hak yang terlepas daripada kesesatan. Orang hak yang Allah Ta'ala tidak bagi hidayah, dia tidak akan terselamat daripada kesesatan. Kena ingat, hidayah bukan milik manusia. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudhillu bihi man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan mereka yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala juga memberi hidayah kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Apabila Allah Ta'ala kehendak untuk bagi hidayah, walaupun manusia, orang lain, manusia, masyarakat kata, oh dok, mustahil orang ni dapat hidayah, jahat pelajar. Tetapi apabila Allah Ta'ala nak bagi hidayah, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi hidayah kepada dia. Okey, kita buat sebagai contoh. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum daripada dia memeluk Islam, orang kata mustahil umur masuk Islam. Mustahil umur dapat hidayah. Jahat terajuk. Teruk terajuk umur ni. Siapa ke? Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia bersama dengan isteri dia telah bersiap. Nama dia Amir bin Rabi'ah, tak silap ingat. Dia telah bersiap untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dia pun tinggal isteri dia dekat dengan di pinggir Mekah sikit. Dia tinggal situ, dia pergi siap-siap. Lepas tu tiba-tiba isteri dia terserempak dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tanya dia. Masa tu Sayyidina Umar lagi lah. Dia dah masuk Islam lagi. Tanya dia, dah nak pergi mana kau? Kata orang puang tu, isteri kepada Amir bin Rabi'ah, tak silap ingat. Dia kata, nak pergi hijrah dah. Kita duduk Mekah ke dakwi, kita nak beramal dengan agama kita. Maka kata Sayyidina Umar, sahibakumullah, semoga Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Dia kejut. Mana Umar doa gitu kat aku? Maka apabila tok lelaki dia mari, dia cerita kepada tok lelaki dia. Nampak sungguh sangat dia cerita kepada tok lelaki dia. Tok lelaki dia kata, mung saat ni tu amat menginginkan ke, mengharap sangat ke Umar masuk Islam. Bini dia kata, ya kita mengharapkanlah Umar masuk Islam. Sebab dia orang mulia, dia orang ketua Pok Quraisy, dia orang hebat. Memang kita cukup mengharap dia masuk Islam. Semakin kuat kita. Apa kata tok lelaki dia? Dengar molek. Orang yang mu tengok saat ni Umar tu, dia tidak akan memeluk Islam melainkan selepas daripada keldayuh dia masuk Islam dulu. Barulah dia memeluk Islam. Sampai kepada tahap tu. Ayah dia, keldayuh dia masuk Islam, barulah dia masuk Islam. Dah bila keldai masuk Islam? Keldai ni binatang yang diguna oleh orang Arab sebagai perumpamaan untuk bodoh yang paling teruk. Kalau orang tu diumpamakan dengan keldai tu, orang bodoh-bodoh kelajok. Keldai ni adalah binatang yang bodoh kalau orang Arab umpamakan, serupakan dengan orang. Kalau orang tu bodoh, dia kata, ni macam keldai. Nak royak teruk umur daripada keldai lagi. Dia tak akan masuk Islam melainkan keldai dia masuk Islam. Maksud dia, mustahil dia masuk Islam. Cakap lagu tu. Tapi rupa-rupanya takdir Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Siapa sangka orang yang sebahagian daripada orang Islam ketika itu menganggap mustahil masuk Islam, tiba-tiba masuk Islam. Bukan setakat masuk Islam, dia membela orang Islam dengan sekuat-kuatnya sehingga diberi gelaran kepada dia Al-Faruq, orang yang membezakan di antara hak dan batil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang kita nak khabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku,
semua kamu berada dalam kesesatan melainkan orang yang aku bagi hidayah. Kita dapat hidayah pada hari ini ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikala ramai manusia, ramai hamba Allah Taala tidak dapat hidayah, tiba-tiba Allah Taala bagi kepada kita. Kita kena fikir juga. Maksudnya kita kena fikir. Sebab dia gini, kita nak bersyukur ni mesti kita kena tahu nikmat dia. Tangga untuk kita bersyukur ni adalah kita kena kenal nikmat dulu. Sebab itulah kita kena fikir nikmat hidayah Allah Taala bagi kepada kita ni agar ia menjadi tangga untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat hidayah dan kita dapat pertahankan hidayah tersebut, bermaknanya kita telah mempertahankan tekad untuk kita bahagia di negeri yang kekal abadi. Orang yang tidak ada hidayah adalah golongan yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala, cuba kita tengok, kita semayang, berapa rakaat kita semayang? Sehari semalam kita semayang, tidak kurang daripada 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca Fatihah. Setiap rakaat, sama ada kita makmum ataupun imam. Orang sembahyang seorang diri. Setiap rakaat ni baca Fatihah. Malaikat makmum masbuk. Makmum masbuk dah baca Fatihah sebab Fatihah dia ditanggung oleh imam. Dalam Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Maksud dari ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada aku ya Allah hidayah. Itu makna ihdina. Berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang betul. Setiap kali kita sembahyang kita minta Allah Taala bagi hidayah. Allah Ta'ala tidak mewajibkan kepada kita untuk membaca setiap hari banyak kali, melainkan benda tu benda yang cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bermohon, kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hidayah dan tetapkan kita di atas hidayah adalah benda yang cukup besar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita dapat hidayah ni adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fastahduni, maka pohonglah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan bagi hidayah kepadamu. Kita yang dapat hidayah dah kita pohong, maksud dia pohong, minta Allah Taala tambah lagi hidayah, tambah lagi hidayah, tambah lagi hidayah. Lepas tu minta Allah Taala kekalkan hidayah tersebut. Kerana di sana ada golongan yang pada awalnya Allah Taala bagi hidayah tetapi tercabut hidayah daripada diri dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita doa bagaimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau simpangkan, serongkan hati kami selepas engkau beri hidayah kepada kami. Di sana ada golongan yang mana pada awalnya mereka mendapat hidayah tapi pada penghujungnya tercabut hidayah daripadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamannya. Di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka itu melakukan amalan-amalan ahli syurga sehingganya hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak dia dengan syurga hanya satu hasta, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rupanya apa yang telah ditetapkan, dia masuk dalam neraka Allah. Fayasbiqu alaihi alkitab, pada penghujung umur dia fayamalu bi'amali ahli nar, pada penghujung umur dia buat amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini benda yang perlu kita kena jaga, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kalangan kita pernah berjumpa dengan sebahagian daripada orang yang pernah istiqamah di masjid surga tapi kat sakit nak tua tak mau sembahyang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Hamba yang berkabur ni hamba jumpa dua tiga orang. Anak dia mari minta kita supaya buat air tawar, supaya suruh kita sembahyang ajak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati hak yang diuji dengan perkara tersebut agar kembali mendapat hidayah, kembali diberi kekuatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Di sana ada sebahagian daripada hamba Allah yang pada awalnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada dia, tapi pada penghujung molek-molek ada cabut hidayah dak sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Benda ni adalah benda yang paling kita takut. Kita minta berdoa kepada Allah agar Allah Taala melindungi kita daripada perkara tersebut. Kita berdoa kepada Allah dengan rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menetapkan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh, sekalian kamu orang yang lapar, illa man at'amtuhu, melainkan mereka yang aku bagi makanan kepadanya. Sekalian kita lapar, melainkan golongan yang Allah Ta'ala bagi makanan. Kita sebenarnya kita kena ingat makanan hak yang kita makan, walaupun kita tengok kita hak yang beli, kita hak yang buat kita kerja siang malam, sebenarnya itu adalah anugerah daripada Allah, pemberian daripada Allah. Kita jangan tengok kepada aku kerja, aku beli, aku buat. Tu tak sama, tak ada perbezaan orang Islam dengan orang kafir kalau begitu. Orang kafir pun makanan dia hak yang beli, dia hak yang usaha, dia hak yang buat. Kalau hanya sekadar lagu tu, hak tu bukan hamba Allah. Hamba Allah Taala, benar-benar hamba Allah Taala, dia kena memandang bahawasanya setiap makanan hak yang dimakan, setiap minuman hak yang dia minum, itu adalah anugerah dan pemberian daripada Allah. Sebab tu Allah kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nak kenal hamba aku sungguh lagu mana? Ketika dia makan, dia minum, dia bukan hanya melihat itu daripada titik peluh dia, itu semata-mata daripada usaha dia, bahkan dia kena tengok itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi, kullukum ja'i'un, semua lapar belaka, illa man at'amtuhu, melainkan mereka yang aku bagi makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka pohonglah makanan kepada aku, dan saya aku akan bagi makanan kepadamu. Allah, kita kalau kita tengok orang kafir, dia bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benar hamba. Tak pernah pun minta dengan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bagi makan kepada dia. Molek-molek ada perut tu bulat getek perut, macing perut, bucik perut, parok nak makan. Tak minta pun dengan Allah Ta'ala. Adakah orang Islam gitu juga? Tak. Hamba Allah Ta'ala bukan gitu. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping dia melihat Allah Ta'ala yang kurniakan rezeki kepada dia, dia tidak lupa juga untuk sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengurniakan rezeki kepada dia. Tengok, fastat'imuni ut'imkum. Dia mohon makanan daripada Allah, dan saya, Allah Ta'ala akan bagi makanan kepada dia. Kita kat gigi, kita nak makan pula kat gigi. Sebab kita nak makan lagi ke, ataupun nak makan dah ke, nak makan pula kat gigi. Kat gigi kalau kita nak makan pula, orang yang lebih tinggi lagi, maqam dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi makanan kepada dia. Kita sekarang ni kalau kita nak minta pun, kalau rezeki kita ada, tetap kita ada. Tetapi orang yang rapat dengan Allah, walaupun sekecil-kecil perkara, dia tetap bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu sebenarnya adalah perintah daripada Allah. Aku minta ni bukan kerana kalau aku nak minta Tuhan nak bagi. Tapi aku minta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memerintah kepada aku supaya aku minta. Fastat'imuni. Mintalah, pohonglah makanan kepada aku, ut'imkum, aku akan bagi makanan. Ketika dia minta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, dia memandang itu adalah rezeki daripada Allah, maka pastinya dia adalah telah melakukan perkara yang dituntut kepada dia. Sebenarnya dia telah menzahirkan sebenar-benarnya sifat ubudiyah, sifat kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya kata Nabi SAW, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuh, sekalian kamu bertelanjang, tidak ada pakaian, melainkan mereka yang aku bagi pakaian. Melainkan mereka yang aku bagi pakaian. Jadi ni pakaian yang kita pakai ni adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia adalah pemberian daripada Allah. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, kita kalau pakaian banyak sangat pakaian. Oh, pakaian kita tak tahu banyak mana di rumah. Banyak mana pakaian kita.
Hak kita pakai dengan hak dok pakai banyak, hak dok pakai lagi daripada hak pakai. Tambah-tambah orang puang. Allah. Dah beli sebulan sekali beli hak raya tu dah tahu apa pasang dah. Raya haji, raya puasa, majlis keramaian tu, majlis keramaian ni beli. Allah kalau dia melihat itu adalah nikmat Allah, lepas tu dia bersyukur kepada Allah, tak tahu besar mana pahala muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuamu bertelanjang, tidak ada pakaian. Illa man kasautuh, melainkan mereka yang aku bagi pakaian kepada dia. Fastaksuni aksukum, maka pohonglah pakaian kepada aku, nescaya aku akan bagi pakaian kepadamu. Minta pakaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala suruh dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sebab itulah kalau kita tidak pernah minta pakaian daripada Allah, tidak pernah minta makanan daripada Allah, maka kena buat. Kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sebenarnya perbezaan di antara hamba Allah dengan bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya jarang di kalangan kita yang minta pakaian dengan Allah Subhanahu wa taala, doa minta pakaian dengan Allah Subhanahu wa taala jarang. Minta makanan dengan Allah taala jarang. Tetapi ini yang disebut dalam hadis kursi. Kita kena minta, kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Ini disebut dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila meminta, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas daripada Allah taala cerita tentang tentang hidayah, tentang makanan, tentang pakaian, Allah taala kata bab lain pula. Allah Ta'ala kata ni, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya mung ni sentiasa melakukan kesalahan siang dan malam. Buat salah semua, buat maksiat semua. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat hati Allah. Banyak sungguh maksiat yang mung buat. Itu maksud innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tapi mung hamba aku. Jangan bimbang mung hamba aku. Maka hamba Allah Taala benda hak sungguhnya hamba Allah Taala. Hamba Allah Taala bukanlah hamba yang tidak melakukan maksiat. Kerana kita tidak ada seorang pun yang terselamat daripada melakukan maksiat, melainkan para nabi dan para rasul. Kita jangan anggap dia tok guru, dia tak melakukan maksiat. Jangan. Tidak ada yang terselamat daripada melakukan maksiat melainkan para nabi, rasul sahaja. Hak yang dijamin. Mung tok guru ke, mung ustaz ke, mung syekh besar ke, mung maulana ke, tak kira nama benda pun, mung tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Kerana mung adalah manusia biasa, bukan rasul dan bukan nabi, bukan malaikat. Baik, cuma perbezaannya orang yang jauh daripada agama, ia lebih banyak. Teruk sikit berbanding dengan orang dekat dengan agama. Orang dekat dengan agama kurang sikit maksiat. Namun tidak ada seorang pun yang bebas dan terselamat daripada melakukan maksiat melainkan golongan yang dijaga oleh Allah Taala, iaitu para nabi dan para rasul. Hamba Allah Taala sendiri bukan tidak melakukan maksiat. Kita melakukan kesalahan. Hamba Allah Taala sendiri adalah hamba betul-betul hamba Allah Taala adalah dia bertaubat setelah daripada dia melakukan maksiat. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tapi mu kena ingat, mu kena yakin, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampun segala dosa. Benda dosa yang membuat kecil ke besar-besar mana pun, sehingga dosa syirik sekalipun Allah Taala ampun. Kita jangan kata Allah Taala tidak ampun dosa syirik. Allah Taala ampun. Dah tu ayat yang Allah Taala kata tidak ampun dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Taala tidak ampun dosa syirik. Maksud Allah Taala tidak mengampun dosa syirik adalah orang tu dia mati dalam keadaan syirik. Hak tu Allah Taala tidak ampun. Tetapi kalau dia melakukan syirik di atas dunia, lepas tu dia bertaubat dengan taubat nasuha, dia bertaubat kepada Allah, dia menyesal, maka Allah Taala akan ampun walaupun dosa itu adalah dosa syirik. Kalau Allah Taala tidak ampun dosa syirik, bagaimana orang kafir hak yang duk sembah berhala siang malam nak memeluk Islam? Kalau Allah Taala tidak ampun dosa syirik. Baik, dosa syirik diampun oleh Allah Taala dengan syarat dia bertaubat sebelum daripada sampai nyawa ke halqum. Hak yang kata tidak diampun ketika dia mati dalam keadaan syirik, hak itu tidak diampun sama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ingat wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku ampun laku dosa. Fastaghfiruni. Maka mungkin kena minta pengampunan daripada aku. Minta apa? Aghfir lakum, aku beri keampunan kepadamu. Jadi mungkin ingat
mung banyak melakukan kesalahan. Lepas daripada tu mungkin ingat hanya aku hak yang mampu, hanya hak yang aku sahaja hak yang mengampun dosamu. Maka mintalah keampunan daripada aku. Hamba Allah Ta'ala ni sifat ni. Sifat hamba Allah Ta'ala setelah daripada dia melakukan dosa, dia menyesal. Setelah daripada dia melakukan dosa, dia bertaubat. Setelah daripada dia melakukan dosa, dia beristighfar. Itu sebenarnya hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala hamba syaitan, hamba dunia, hamba nafsu, dia buat dosa, tak ada rasa benda, tak ada rasa takut, tak ada rasa menyesal. Oh sedap pula, kau sehat buat dosa. Oh kau dah buat dosa, jadi lemah, kau lemah je macam bahan kowi. Oh lepas buat dosa tu, kau segom mega. Macam kena cocok esindoh. Contoh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala hak sungguhnya adalah setelah daripada dia melakukan maksiat, terus dia bertaubat kepada Allah, terus dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengahnya kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, mu tidak sampai, mu tidak dapat mencapai untuk memberi mudarat kepadaku. Sebab itulah mu tidak boleh memberi mudarat kepadaku. Mu tidak dapat mencapai untuk memberi manfaat kepadaku. Sebab itulah mu tidak boleh memberi manfaat kepadaku. Tidak ada siapa pun yang dapat memberi mudarat dan dapat memberi manfaat kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha kaya. Allah Ta'ala hak yang memberi manfaat kepada kita dan memberi mudarat kepada kita. Manakala makhluk dia sedikit pun tidak boleh memberi manfaat dan memberi mudarat kepada dia. Allah Ta'ala ketika mewajibkan kepada kita kewajipan-kewajipan tertentu, bukanlah bermakna apabila kita buat kewajipan tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat mengambil manfaat daripada kebaikan yang kita buat. Tidak. Begitu juga ketika Allah Ta'ala melarang kita melakukan sesuatu perkara, bukanlah kerana perkara itu kalau dibuat oleh kita menyebabkan Allah Ta'ala akan terkena mudarat, akan kurang dia. Tidak sama sekali. Allah Ta'ala Tuhan yang maha sempurna. Allah Ta'ala yang maha suci daripada segala kekurangan. Kita tidak mampu untuk memberi mudarat kepada Allah dan tidak mampu untuk kita memberi manfaat kepada Allah. Ni antara benda hak yang mesti, yang wajib kita kena i'tiqad, yang wajib kita kena pegang kemah kemih muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni termasuk dalam akidah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang awal di kalangan kamu, orang yang akhir, ambil start daripada orang yang mula-mula diciptakan sehingga orang yang last sekali diciptakan oleh Allah Ta'ala, wa insakum wa jinnakum, capur belaka manusia dan jin semua sekali, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, adalah mereka itu semua hati adalah orang yang paling bertakwa sekali. Hati mereka adalah hati orang yang paling bertakwa sekali. Start daripada awal-awal manusia yang diciptakan sehingga akhir manusia yang diciptakan, sama juga dengan jin. Semua tu takwa belaka. Takwa bukan takwa rendah, takwa yang paling tinggi sekali. Semuanya macam Nabi Muhammad belaka. Sebagai contoh, adakah kebaikan-kebaikan yang mereka buat, mereka tidak melakukan sedikit pun kejahatan, menyebabkan akan bertambah pada kerajaan Allah? Tidak sama sekali. Ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Tidak bertambah sedikit pun di dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang maha sempurna. Apa yang dibuat oleh hamba bukanlah bertambah manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk dalam akidah yang disebut dalam hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang berasa untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi ada lagi hadis-hadis ni, ada sambungan daripada hadis ni. Cuma untuk malam ni kita kata kita rasa kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.